Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, majlis mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Puan Hajah Roziah binti Ismail diiringi oleh Ketua Pegawai Eksekutif PKNS serta barisan Div Kehormat masuk ke dalam Dewan. Hadirin dimohon untuk terus kekal berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri Selangor. Terima kasih hadirin, dipersilakan untuk duduk. Kepekan Kuala membeli bingka burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka, kalam basmalah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Puan Hajah Roziah binti Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perumahan dan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Mahmud Abbas, Ketua Pegawai Eksekutif PKNS. Yang berbahagia Puan Hajah Marpuatun Sastero, Timbalan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Barisan Ahli Pengurusan PKNS, Div-Div Jemputan Kehormat, Pegawai-pegawai kanan PKNS dan rakan agensi Kerajaan Negeri Selangor, pegawai-pegawai pelajaran daerah, para pengetua serta guru-guru pembimbing, rakan-rakan media, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Selamat datang ke Majlis Convention Program Tunas Niaga Protiun Negeri Selangor tahun 2021. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput saudara Rizwan bin Jamil untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan sifat keagungan serta kebesaran-Mu, Ya Allah, kami menadah tangan merafak sembah setinggi kesyukuran kerana dengan taufik dan hidayah-Mu pada hari yang penuh keberkatan ini dapat kami menganjurkan Convention Program Tunas Niaga Protion 2021 ke arah melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya. Ya Hafiz, Ya Syafiq, kami bergantung rahmat dan petunjuk dari-Mu ilahi agar terbimbing di atas jalan-jalan yang Engkau redai. Semoga konvensyen ini akan mencetuskan semangat kerjasama dan berpasukan di dalam memberikan sumbangan kesedaran dan pemikiran dalam konteks memperkasa ekonomi negara yang berterusan, memperkasa modal insan dalam bidang keusahawanan agar terbentuk ukhuwah yang utuh membentuk ummah. Ya Fattahu, Ya Alim, kami juga memohon berkat dan hidayah-Mu, Ya Allah, agar segala usaha yang kami lakukan ini akan melahirkan dan mewujudkan individu yang prihatin, usahawan yang bertanggungjawab, serta masyarakat yang penuh dengan semangat kekitaan di dalam suasana hidup yang aman harmoni, toleransi dan penuh kesejahteraan dalam melonjak nama negara ke arah negara maju dan berkebajikan. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tanamkanlah sifat-sifat terpuji di dalam diri kami, Ya Allah, agar budaya kerja berkualiti dan amanah menjadi amalan kami, penambah kebaikan dalam kerja seharian kami dan produktiviti kami demi memajukan organisasi, masyarakat dan negara kami. Allahumma ya zal jalali wal ikram, jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau rahmati dan perpisahan selepas ini perpisahan yang Engkau pelihara dan juga Engkau rahmati, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Rizwan Jamil atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Lama kita tidak bersua di dalam Convention Protion ini. Saya kira kali terakhir kita adakan convention ini pada tahun 2019 dan kemudian tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 atas kekangan pandemik COVID-19 yang melanda. Namun begitu, tahun 2021 kita teruskan juga program Protion ini dan kita bawa program ini ke tahun ini untuk meraihkan para pemenang anugerah Protion yang kita akan umumkan sebentar lagi. Berbeza sedikit tuan-tuan suasananya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini yang mana biasanya kita adakan cukup meriah, cukup gilang gemilang dan cukup gamat dengan kehadiran dan laungan ratusan para pelajar dan juga peserta Protion. Namun bagi mematuhi SOP COVID-19, kita terpaksa adakan convention tahun ini secara sederhana dengan kehadiran yang terhad melibatkan pengetua dan juga guru pembimbing sahaja secara fizikal di dewan ini. Manakala para peserta yang lain dapat mengikuti convention kita ini melalui siaran langsung di YouTube BTM channel Bahagian Teknologi Maklumat. Walaupun sederhana tuan-tuan, namun masih meriah. Walaupun para peserta tidak dapat hadir bersama kita, namun kehangatan pentas ini tetap dirasa. Semuanya pasti ternanti-nanti dan berdebar, menantikan syarikat manakah yang akan dinobat sebagai Johan keseluruhan, syarikat terbaik untuk Protion 2021. Sama-sama kita nantikan.
Baiklah yang berhormat, yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita bergerak lebih lanjut dan pergi lebih jauh lagi, untuk makluman seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat, pihak Urus Setia Protiun kali ini telah menginovasikan buku program yang kebiasaannya kita bekalkan secara fizikal kepada tuan-tuan dan puan, tetapi tahun ini kita digitalkan buku program Protiun tersebut, dan kalau kita dapat lihat skrin di hadapan ini, kita sediakan QR code untuk mengakses kepada e-book Protiun tahun 2021 untuk rujukan dan bacaan hadirin sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan para peserta program Protiun 2021. Jadi saya persilakan tuan-tuan dan puan mungkin boleh scan QR code di hadapan ini untuk mengakses kepada e-book Protiun 2021. Gunakan QR code scanner tuan-tuan, bukan MySejahtera tuan-tuan. QR code scanner. Baik, sambil-sambil tuan puan scan QR code ni, saya ceritakan serba sedikit mengenai program Protiun 2021 yang mana terdapat beberapa perubahan dari segi kaedah pembelajaran, pembentangan dan sebagainya untuk para peserta kali ini, di mana jika sebelum ini kaedah pembelajaran modul kesemuanya diadakan secara fizikal, namun berbeza untuk tahun 2021 yang lepas, di mana kita perkenalkan kaedah pembelajaran secara blended learning yang kita namakan sebagai e-Protiun, di mana kebanyakan kelas pengajian diadakan secara online dan pembentangan setiap syarikat juga diadakan yang biasanya bukan lagi fizikal, kita buat di hadapan juri di pentas, tetapi kali ini diadakan secara webinar di alam maya. Di hujung majlis nanti kita akan saksikan contoh persembahan pembentangan secara alam maya daripada kumpulan yang bakal kita nobatkan sebagai Johan Syarikat Terbaik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai para peserta Protiun 2021, izinkan saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan ke skrin di hadapan ini untuk kita saksikan satu tayangan montaj khas yang kita sediakan terkait Protiun 2021. Mari kita saksikan.
Itu dia tadi, tuan-tuan dan puan, berikan tepukan sedikit untuk video peserta-peserta kita. Pengenalan ringkas kepada para peserta daripada 50 buah sekolah secara keseluruhan yang menyertai, kemudian hanya 14 buah sekolah dan syarikat sahaja yang berjaya melepasi ke peringkat pra-convention ataupun finalis bagi Convention Pro-Tune tahun 2021. Jadi semua yang ada di sini pada hari ini, guru-gurunya boleh dikatakan sebagai pemenang, tahniah diucapkan. Baiklah hadirin sekalian, sudah panjang lebar celoteh mukadimah saya. Kini tiba masa untuk ucapan pembuka kata daripada tuan rumah pula. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Mahmud Abbas, Ketua Pegawai Eksekutif PKNS untuk menyampaikan ucapan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berhormat Puan Roziah binti Ismail, Pengerusi Jawatankuasa dan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor. Yang berbahagia Datin Nur Faridah binti Abu Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Barisan Ahli Pengurusan PKNS, DIF-DIF Jemputan, Pegawai-pegawai kanan PKNS dan agensi kerajaan Negeri Selangor, para pengetua, guru-guru pembimbing, rakan-rakan media, serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas izin dan limpah rahmatnya dapat kita bertemu sekali lagi di Convention Pro-Tune Negeri Selangor 2021 yang juga merupakan penganjuran untuk tahun yang ke-23. Dan saya sungguh berbesar hati kerana pada pagi tadi MC bagi kod QR untuk kita ambil gambar. Dan ini adalah salah satu daripada teraju kami di PKNS, di mana kita dalam perjalanan syarikat kita ini, kita telah merangkumi ESG sebagai satu daripada galakan kita di dalam projek-projek dan juga di dalam kerja kita di PKNS ini. Jadi saya sungguh berbesar hati kerana kita dah mula melalui ESG ini. Saya juga diberitahu yang program ini ialah untuk usahawan kanak-kanak kita di sekolah, di mana saya rasa ini satu program yang sungguh manfaat kepada budak-budak ataupun remaja kita yang kemudiannya akan berkecimpung di dalam dunia yang macam-macam masalah, macam-macam cabaran yang kita ada. Dan dalam usahawanan bukan saja diajar untuk buat duit. Akhirnya memang nak kena buat duit lah, kena berjaya tu. Tapi diajar juga disiplin diri. Seorang usahawan ni, kalau dia tak ada disiplin, dia tak boleh jadi usahawan. Ya. Dan inilah ciri-ciri yang paling mustahak. Disiplin untuk menjaga masa dia. Disiplin untuk menjaga duit dia. Disiplin di dalam perbelanjaan dia. Dan di sini saya rasa ciri-ciri yang kita kena menetapkan. Jadi di dalam usahawan ini, kebanyakan usahawan dia membina sesuatu di mana pada masa itu tidak ada pasaran. Dan usahawan yang tulen, dia dapat tahu apa benda yang perlu, apa benda yang masyarakat perlu, the needs of the society. Barulah dia boleh invent certain things. Jadi saya rasa di sinilah kita dapat menekan kepada anak-anak kita. Sebab bila saya tengok pada zaman
di mana Celcom mula-mula meneraju dalam cellphone. Usahawan yang timbul untuk menjual telefon, tak ada usahawan Melayu Bumiputera. Tetapi Celcom sebuah syarikat kerajaan. Tak ada importer Melayu. Dan juga tidak ada orang-orang Bumiputera yang repair telefon juga. Tidak ada. Ya. Jadi saya harap dengan program yang kita ada ini, kita dapat melonjak 2-3 tahun ke depan di mana apakah masyarakat perlu, dan di situlah usahawan-usahawan kita dapat membuat sumbangan. Saya ada satu klip video yang saya nak share pasal usahawan budak-budak, kanak-kanak di luar negara. Ya. Bukan di dalam negara, maaf, dalam bahasa Inggeris, dan nanti saya akan bercakap sedikit. Ya. Can you show on the clip? These kids have already founded businesses that give back. First, Tampa, Florida 12-year-old Elani Ford created Fancy Flops, a company that's made her a footwear fashion mogul. It all started when she took a trip to an arts and crafts store with her mom. She used some materials to fancy up a flip-flop. Her mom posted the design on Facebook, and just like that, her business went gangbusters. I had 3 orders immediately, which I thought was amazing. And then I received over 100 orders in 10 days, and that's how my business started. 100 orders in 10 days? Yes. How old were you at the time? I was 7. A portion of the proceeds from her website, Fancy Flops by Elani.com, are donated to organizations that help homeless children. But she isn't just philanthropic, she's very determined. So I actually want to become the first African-American female Supreme Court Justice of the whole United States of America. Well, with that combination of kind and ambitious, we hope she makes it. Next, Colin, Ryan, and Austin Gill of Washington, D.C. started making and selling candles as a way to, obviously, earn money for toys and video games, but their products became so popular, the trio, who are all under the age of 13, launched their own website. This fall, their collection of candles and scents will be featured on Macy's website, and if that is not cool enough, a portion of their proceeds also goes towards helping the homeless. Before we started, me and my little brother will see a homeless person, will ask our mom, can we give them money? And then I realized since we do that, how about we give 10% of our profits back to them? Those kids have bright futures for sure. And the third business on our list, started by a benevolent kidtrepreneur, Scrunchies on Main, a hair accessory company started by Pinellas Park, Florida 10-year-old Hannah Grant. She is slinging the scrunchies on Instagram and donating half the proceeds to animal shelters. Orders are constantly rolling in on an idea that started as an easy summer project. My great Nima handed down her sewing machine to me, and my mom and I kind of learned how to use it, and then we started making the scrunchies. When people see these, it kind of makes me feel proud that people actually want them. People definitely want these. They are great for ponytails and great for puppies. Little kids with businesses that pay it forward on the Buzz List. Thank you. Jadi kalau kita tengok video tadi, yang paling ketara yang ketiga-tiga itu sama ialah nombor satu sekali budak-budak. Nombor dua, dia bagi daripada usaha dia tu kepada tabung pendidikan ataupun orang susah. Yang ini yang dia buat. Ya. Dan saya harap orang-orang usahawan di sekolah yang baru mula-mula belajar, apa benda pendapatan tu boleh disedekahkan juga. Yang ini disiplin yang saya harap berada di dalam anak-anak muda saya. Kerana semalam semasa saya duduk tengok usahawan-usahawan Melayu ni, walaupun mereka mula daripada sekolah, tapi kejayaan mereka itu selalu ditonjol dengan ada kereta mewah. Saya telah berjaya dan dapat membeli kereta Alphard dan Maserati. Itu yang ditonjol. Dan ini saya rasa bukan satu daripada kecirian usahawan yang kita nak bimbing budak-budak kita. Ya, kita banyak dah usahawan yang saya jumpa, terutama sekali usahawan orang Islam pada zaman dulu,
Ramai yang duduk cerita bila dia dah kaya, dia dah beli kereta, dia beli rumah besar. Akhirnya tak menjadi. Sebab sebagai orang Islam, kita diuji dalam perjalanan hidup kita, sama ada kita takabur atau tidak. Dan kalau kita tengok usahawan-usahawan Melayu yang selalu bercakap besar dan sebagainya, hilang. Semasa zaman Dr. Mahathir dulu, dia cuba bangunkan 10 orang yang terkaya, orang-orang Melayu. Tajuddin Ramli, Tan Sri Yahya. Dan saya tengok yang ada tinggal ialah orang yang sederhana. Mereka yang sungguh sederhana. Yang itu yang jadi kaya. Seperti Syed Mokhtar. Ya, ataupun Tan Sri Wan Azmi. Yang lain hilang. Sebab diuji oleh Allah Ta'ala. Dan juga semasa saya di Arab Saudi, saya bertemu ramai usahawan-usahawan Arab yang kaya semua. Yang bertahun-tahun satu family dia tu buat tali kapal. Memang kaya. Tapi percakapan dia, pendekatan dia sungguh sebagai seorang Islam yang tidak takabur, tidak bercakap besar, tidak menunjuk-nunjuk. Kalau dia beli kereta pun sebab dia seronok bawa kereta itu, bukan untuk menunjuk kepada orang. Jadi ciri-ciri ini saya rasa kita perlu terapkan di dalam kanak-kanak kita. Kejayaan diberi oleh Allah dan disedekahkan pendapatan kepada orang yatim, orang susah, supaya kita boleh meningkatkan lagi pendapatan. Dan insya-Allah dengan itu saya harap memang ramai lagi usahawan-usahawan Melayu, Bumi Putera kita yang akan maju, dan yang bukan usahawan bekerja di dalam GLC ataupun syarikat macam tadi saya tengok pengurus pemasaran, chief executive, tapi dalam diri dia ada ciri-ciri usahawan Islam ataupun usahawan Melayu. Jadi saya tidak akan ambil masa lebih. Kita nak mendengar ucapan Wabi Roziah. Akhir kata, tahniah saya ucapkan kepada bakal-bakal pemenang Convention Pro Tune Negeri Selangor. Manfaatkanlah sebaiknya segala apa yang telah dipelajari. Tahniah juga kepada semua peserta convention yang telah memberi penuh komitmen dan sokongan di sepanjang program ini berlangsung. Dengan izin Allah, semoga kita berjumpa lagi di pentas kejayaan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk CEO PKNS atas ucapan pembukaan itu tadi. Besar langit di tepi busut, di atas papan batang jerami. Besar hajat kami menjemput. Tiba masanya bicara perasmi. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Puan Hajar Roziah binti Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perumahan dan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Majlis Convention Pro Tune Negeri Selangor 2021. Dengan segala hormatnya, Yang Berhormat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudara pengerusi majlis, yang saya hormati insan yang begitu banyak pengalaman, iaitu Yang Berbahagia Datuk Mahmud bin Abbas, Ketua Pegawai Eksekutif PKNS. Yang berbahagia Puan Hajah Marpuatun Sastero, Timbalan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Barisan Ahli Pengurusan PKNS, Dev Jemputan, Pegawai Kanan PKNS dan rakan agensi, para pengetua sekolah dan juga guru-guru pembimbing, rakan-rakan media, seterusnya semua, termasuk anak-anak mungkin yang lihat melalui
secara atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana dapat bersama-sama pada pagi ini dan kita dapati program ini ataupun convention, ya, program Tunas Niaga Protune ini tahun ini berada ataupun berlangsung secara berbeza sebagaimana yang pengurusi sebut. Saya ingat lagi pada 2019, ya, convention ini begitu meriah sekali. Kita sambut bersama dengan anak-anak dan saya melihat bagaimana Datuk Menteri Besar begitu semangat dan begitu kata teruja dengan melihat perkembangan yang telah pun dibuat di bawah PKNS untuk membangunkan tunas-tunas usahawan ini daripada sekolah lagi. Alhamdulillah. Tapi kali ini kita berbeza sedikit. Tetapi inilah sebenarnya cabaran kepada kita semua, ya. Baik kita yang telah pun berada di tahap mentadbir ataupun masih di sekolah mendidik anak-anak, mahu pun survival masyarakat itu menjadi cabaran kita semua, ya. Saya difahamkan pengajuran tahun ini sedikit berbeza sebab kita dalam keadaan masih lagi bergelumang dengan satu situasi yang luar kawalan kita. Ini sebenarnya satu pendekatan ataupun satu perkara yang perlu kita ambil kira, ya, dalam banyak aspek. Sebenarnya mungkin kita sebagai manusia khususnya, walaupun perkara ini berlaku secara global seluruh dunia, kita perlu ada satu cara ataupun cara pemikiran macam Datuk kata tadi, disiplin. Tetapi kita kena ada satu sikap bagaimana kita sentiasa wajar boleh adapt dan cope dengan suasana yang ada. Kalau tidak, kita akan tertinggal dan kita menjadikan, ya, pandemik dan apa juga yang luar kawalan kita itu sebagai alasan-alasan untuk kita tidak berjaya dan melangkah ke depan, ya. Saya bercakap ini adalah atas kesedaran diri saya sendiri. Saya pun telah diamanahkan menjadi wakil rakyat hampir 15 tahun, ya. Bila masuk dalam menjadi pentadbir dan sebagai wakil rakyat itu, saya merasakan satu tanggungjawab yang besar. Banyak portfolio yang telah saya pegang daripada kebajikan hinggalah sekarang ini menjaga perumahan, ya, sejahtera bandar dan juga usahawan. Kita bukan saja ingin membangunkan ataupun melahirkan ramai usahawan, tapi kita nak bangunkan usahawan, ya. Datuk Ketubak Sadi bagi contoh luar negara. Saya baru-baru ni Datuk, saya tengok juga YouTube, kan? YouTube kalau ada masa tengok, dan saya melihat juga bagaimana di dalam tempatan, ya, ada seorang remaja, dia berumur 14 tahun berniaga ikan laga. Ikan laga. Kenapa saya terbuka YouTube ikan laga? Sebab ada hamba Allah sedekahkan saya ikan laga. Rupanya begitu unik ikan laga ni, macam-macam, cantik, kan? Tapi dia tak boleh duduk dengan orang lain. Jadi pening saya nak menjaganya. Saya tengok macam mana saya nak membesarkan ikan laga ni. Jadi dalam saya tengok YouTube tu, saya dapati seorang remaja ini, ya, mengusahakan ikan laga di tepi rumah dia je. Jualannya ratus ribu. Ya? Dan ini sebenarnya sesuatu yang begitu menarik, ya, begitu menarik. Maknanya bidang keusahawanan ini lahir mungkin puncanya daripada minat ataupun puncanya daripada terpaksa, antara dua, ya. Dan dalam masa yang sama juga dalam pembangunan usahawan ini ataupun dalam saya melihat khususnya saya lebih fokus kepada peniaga kecil dan juga penjaja-penjaja kecil. Bila pandemik COVID saja, sekarang ini lagilah, ya, pandemik COVID saja ratusan timbul, ya, ingin semua nak buat benda yang sama. Nasi lemak aja, ya. Sampai Majlis Perbandaran tidak dapat menyediakan tapak-tapak yang banyak, ya. Jadi timbullah pula bergaduh, timbullah pula kata kerajaan tidak prihatin dan sebagainya. Tetapi saya selalu sebut sebelum pandemik COVID lagi saya dah kata, ya, saya ingat lagi masa tu saya di bangunan MRCB bersama dengan Kapten NHCP. Saya sebut dah sampai masa kita sediakan penjaja dan peniaga kita berniaga atas talian. Masa tu 2018, ya. Saya sebut perkara ni sebab saya kata kita tak mampu menyediakan, ya, tempat-tempat sebagaimana jualan-jualan biasa, ya. Pergi kepada, we must transform ourselves, pergi kepada perniagaan atas talian. Kerana itulah dunia sekarang. Dan kita mahu lihat
penjualan mereka ini bukan saja hanya sekadar di setempat. Kita mahu dia pergi jauh. Kita mahu dia pergi hingga hatta ke seluruh dunia kalau boleh. Jadi ini aspirasi yang saya lontarkan, ingin bangunkan ramai lagi masyarakat ataupun individu yang boleh pergi jauh. Macam Datuk kata tadi, sebahagian daripada displaynya adalah kita mengingat tentang hubungan ataupun kontribusi kita kepada masyarakat yang lain, ya, sedekah, ya, amal jariah, itu penting, ya. Sebab apa guna duit yang banyak kalau kita hanya sebagai bangga dan bongkak, ya, untuk hanya menunjuk-nunjuk. Tetapi berbalik kepada program Tunas Niaga ini, ya, saya yakin guru-guru pembimbing, ya, sekolah-sekolah termasuk, ya, saya ingat BPU kita, bahagian pembangunan usahawan, PKNS juga, saya sebut kalau nak ambil peniaga-peniaga ataupun anak-anak kita ini, pilihan yang patut kita ambil, ya, kita banyaklah pilihan, ya. Saya kata dahulukan mereka yang mak ayahnya telah berkecimpung dalam perniagaan kecil-kecilan ini. Ya. Contoh saya kata kalau seorang tu mak dia suka buat kuih, kek, contohlah kek, ya. Tetapi kita ajar anak kita ni, anak pengusaha kek ini untuk jual premix cukup, jangan jual kek. Kalau jual sebiji kek, mungkin dia boleh jual 5-6 saja. Tapi kalau dia jual premix kek, dia boleh jual ratusan satu hari, saya kata. Ya, maknanya ready to cook lah, maknanya begitu. Kalau kita tengok seorang peniaga itu, dia meniaga nasi lemak contohnya. Sedap nasi lemak dia, sambalnya special. Sambal itu patut kita jadikan, ya, ambil dan jadikan teknologi, tetapi mungkin ibu dia tak pandai, mungkin ayahnya tak pandai, anaknya akan tahu kaedah itu. Anak itulah, tunas-tunas inilah patut kita pick up ataupun kita pilih, ya, dan kita bimbing, kita bagi teknologi yang bagus, yang betul, kaedah pengurusan perniagaan yang baik, kerana kita tahu, ya, di Selangor ini 60% hingga 70% sebenarnya kalau kita ikut kajian adalah penyumbang kepada perkhidmatan, penyumbang kepada kerajaan adalah dalam konteks industri perkhidmatan. Orang nak makan, orang nak minum, orang nak cantik, orang nak macam-macam, kan? Jadi ini semua duit. Ini semua duit. Jadi bila kita pick up, kita ambil anak-anak kita yang betul ini, yang boleh itu pilihan pertama. Tetapi dalam masa yang sama mendidik mereka-mereka yang ada, ya, semangat ataupun ada cita-cita untuk menjadi usahawan. Saya tengok yang lebih penting kita didik untuk negeri Selangor ini adalah kita mengajar anak-anak kita untuk bersama di dalam adaptasi wawasan negeri Selangor. Ya, itu penting. Bila Menteri Besar bercakap tentang kita ke arah smart state, kan, negeri yang pintar, yang kita nak pintarkan bukan negerinya, pentadbirnya, kita nak pintarkan semua orang ini dalam itu. Ya, kita nak mereka ke arah bersama-sama kita mencapai dan menyumbang di dalam negeri pintar ini. Saya sebut kalau PKNS kita kenali sebagai satu perbadanan yang mementingkan isu pembangunan dan perumahan khususnya pada asal dulu, ya. Tapi sekarang bidangnya dah banyak. Tapi saya kata berapa ramai usahawan-usahawan Melayu, bumi putera kita yang lahir yang mempunyai bisnes untuk pengurusan bangunan. Tak ramai. Walhal anak-anak kita yang keluar daripada universiti yang ambil dalam bidang property ramai. Tetapi tak ramai nak masuk dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Ya. Dan baru-baru ini juga saya ingat ada satu lagi ruang yang boleh kita fikirkan bagaimana insya-Allah nanti dalam program Tunas Niaga Protune untuk kita masukkan juga apakah dia konsep franchise dan antara konsep franchise ini satu lagi konsep perniagaan yang perlu kita explore. Anak-anak kita boleh ambil. Ya? Jadi mungkin PKNS, Datuk Mahmud, mungkin boleh lihat juga, kan, model-model bisnes ataupun usaha-usaha yang telah dibuat oleh PKNS yang telah berjaya itu, kita mula franchisekan, ya, kepada orang-orang ramai untuk mengambil peluang dan berkongsi menjadi smart partner dengan kita untuk kita kembangkan bisnes kita ini. Jadi ini di antara perkara-perkara yang saya lihat boleh dilakukan. Tetapi yang paling susah sebenarnya kita ingin
mempasakkan di dalam minda rakyat Malaysia, khususnya anak-anak sekolah kita, anak-anak daripada kecil, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sebenarnya adalah untuk mereka menjadi usahawan yang sebenar, iaitu usahawan itu selain daripada berdisiplin, mereka mampu berdepan dengan risiko, tetapi dalam masa yang sama mereka juga kreatif dan inovatif, ya, dan juga mesti ada boleh semangat membangunkan diri. Ya, cabar diri itu yang penting, insya-Allah, kan. Orang tak pernah buat, dia buat. Tetapi kita sendiri sebagai pendidik, ya, pentadbir, ya, kita juga kena very sensitive yang mereka ni ada talent. Kadang-kadang anak-anak kita ni, ya, pelajar-pelajar kita ada talent. Dia mungkin tak pandai belajar, dia mungkin tak A straight, kan. Ya, tetapi dia cerdik dalam beberapa bidang, dan inilah sebenarnya yang kita nak bangunkan mereka supaya akhirnya rakyat negeri Selangor ini bila mula bekerja, mereka bekerja bukan sekadar biasa, tapi bekerja dengan boleh adopt dengan apa juga, ya, cabaran yang ada yang di negeri Selangor ini, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, saya tahu, ya, industri kesewanan ini besar, jadi salah satu penyumbang utama dan keutahan prestasi ekonomi negeri Selangor. Kita menyumbang kepada negara suku, ya, daripada pendapatan negara. Dan saya sebut tadi pendapatan perkhidmatan menyumbang 3 suku kepada pada ekonomi negeri. Tetapi yang saya risau sedikit, ya, yang suka datang ke Selangor ini mendapat peluang-peluang ini adalah orang yang di luar negeri Selangor, ya. Itu satu perkara yang kita kena lihat, ya. Yang mana bukanlah kita ni tidak kita menghalang, tetapi pada saya peningkatan tu kena ada, ya. Orang di luar cari peluang di Selangor. Orang di Selangor kena lebih tingkatkan lagi diri dia. Kan, kalau boleh dia bukan saja menjadi usahawan, tetapi dia provide pekerjaan kepada orang lain. Itu penting, ya. Saya sebut banyak kali, saya kata Selangor ini saban tahun masuk ke Selangor ni 100,000 orang untuk cari pekerjaan. Tetapi yang balik ke negeri mereka hanya 10,000. 90,000 nak duduk mana, Datuk? Nak buat apa? Kan? Macam mana dia nak survive? Itu semua dipikirkan oleh kita. Tetapi kalau kita usahawan, mungkin kita kata, wow, kalau 90,000 datang ke Selangor, apakah benda-benda yang boleh kita sediakan untuk pastikan kita boleh merebut bisnes ataupun peluang yang ada, ya? Jadi itulah sedikitnya. Saya ingat tak payah saya baca teks sebenarnya, tapi itulah luahan hati saya. Saya bukan usahawan, pendidikan saya sebenarnya adalah pendidikan bidang sains, civil, ya. Tetapi bagi saya kejayaan kita bila masa kita sentiasa added value kepada apa yang kita ada, ya. Jangan buat benda biasa, saya kata tambah nilai. Ya, kita tak tahu buat, kita tak pandai belajar. Ya, jangan ingat bila kita dah pegang duit dengan pendapatan sedikit, kita rasa itu dah cukup. Tidak. Belajar untuk menjadi manusia yang ada banyak tambah nilainya, dan akhirnya attitude kita kena betul supaya kita akan menjadi usahawan yang berjaya, bukan saja di dunia, malah di akhirat, dan diberkati oleh semua. Saya bila Datuk Mahmud sebut tadi, saya terfikir tentang hala 7 Kerajaan Selangor juga pada ketika ini, bermula tahun lepas, adalah untuk memulakan social entrepreneurship, ya. Maksudnya bila kita berniaga ataupun kita berjaya, berniaga ni tak semestinya ada barang, ya, tetapi mungkin ada idea, ya, ada kemahiran, ada gig, ada something that we can give or we can get, ya. Itu kita gandingkan dengan mereka yang mungkin tidak ada kemampuan itu, ya. Ambil produk-produk yang mereka ada, kita bantu untuk pasarkan, ya. Ambil mereka-mereka yang tidak pandai bisnes itu, sumbangkan balik dengan kita membimbing mereka untuk perniagaan yang betul. Mungkin accountant tolong orang yang berniaga, ya. Orang seorang usahawan berjaya, ambil 1-2 untuk membimbing supaya usahawan biasa boleh menjadi usahawan yang luar biasa dengan kaedah social entrepreneurship ni, insya-Allah. Dan Selangor sedang membangunkan, ya, blueprint untuk social entrepreneur. Dan kita lihat ini adalah satu era baru sekarang ini dunia untuk memastikan, ya, Selangor akan atau tidak, ya, ketinggalan juga untuk adaptasi dengan suasana baru, sebab kita tidak mahu kesenjangan ataupun gap
bertambah besar, yang kaya terus kaya, yang miskin kekal begitu sampai bila-bila. Jadi dengan adanya social entrepreneurship punya konsep ini, insya-Allah mudah-mudahan kita akan menggabungkan antara corporates dengan social, dan akhirnya ya kita akan melahirkan ya manusia ataupun warga negeri Selangor yang dalam keadaan yang serba prihatin, dan akhirnya kita bingkas untuk membangunkan negeri bersama-sama. Jadi itu sajalah ucapan dari saya, dan insya-Allah saya yakin yang lain tu banyak telah pun ilmu-ilmu yang telah cikgu-cikgu pembimbing ya, malah pakar-pakar yang telah pun ada. Saya juga sempat hari itu memberi ataupun membuka beberapa latihan secara online ya. Saya rasa tercabar jugalah kan bila kita bercakap tak nampak orang, lagi-lagi depan kanak-kanak kan, lebar remaja. Tapi saya yakin alhamdulillah dengan mungkin hari ini kita tengok anugerah yang mereka dapati, saya yakin anak-anak ini juga sebenarnya yang tak pandai itu sebenarnya kita dalam konsep era baru. Tapi mereka itulah dunia mereka, hidup dengan teknologi daripada awal lagi, dan mereka telah biasa dengan apa yang ada. Jadi itu sajalah saya mengharapkan semoga kolaboratif dan sumbangan oleh jawatankuasa penganjur dalam menjayakan Pro-Tune ini dapat diteruskan demi mengurak langkah dalam memacu kejayaan yang lebih terbilang dalam bidang keusahawanan. Ahli kata, andai dikurniakan rezeki, semoga kita semua berjumpa lagi. Yang berjaya saya ucapkan tahniah, yang belum berjaya bukan maksudnya kita gagal, tetapi itu merupakan tanda ataupun tanda aras untuk mengatakan bahawa kita perlu paiki diri lagi insya-Allah, kerana persaingan itu sekarang ini hebat, dan persaingan itu memerlukan komitmen yang lebih daripada kita untuk merubah ataupun untuk memberikan yang terbaik insya-Allah. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua penganjur, pihak penganjur daripada mengusahakan perkara ini, dan insya-Allah kalau ada rezeki tahun-tahun depan kita jumpa lagi insya-Allah, dan semoga terus maju jaya. Dengan itu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Convention Program Tunas Niaga Pro-Tune peringkat Negeri Selangor tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih yang berhormat, dan kita akan teruskan dengan upacara gimik pelancaran Convention Pro-Tune. Jadi untuk itu saya persilakan yang berhormat Puan Rozia Ismail diiringi oleh yang berbahagia Datuk Mahmud Abbas dan juga Puan Hajah Marpuatun Sastro untuk ke stesen pelancaran di hadapan pentas ini untuk kita menyempurnakan gimik perasmian Convention Pro-Tune Negeri Selangor 2021. Dipersilakan. Baik, yang berhormat, dalam kiraan 3, saya mohon kepada yang berhormat untuk mengambil pemacu cakra pendrive itu untuk dislot-inkan, untuk dimasukkan di dalam port yang disediakan bagi mengaktifkan akses kepada Convention Program Tunas Niaga Pro-Tune Negeri Selangor 2021. Dalam kiraan 3 yang berhormat, boleh ambil pendrive itu. Okey, dalam kiraan 3, saya jemput yang berhormat untuk masukkan di dalam slot. 3, 2, 1, silakan yang berhormat. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Itu dia tuan-tuan dan puan, logo convention dengan rasminya Convention Program Tunas Niaga Pro-Tune Negeri Selangor 2021 dirasmikan. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berhormat. Kita berikan peluang sekejap kepada rakan media untuk mengambil gambar.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan, Convention Protein Negeri Selangor tahun 2021 ini merupakan anjuran kali ke-23 penganjurannya. Sudah lebih 2 dekad penganjuran Protein ini. Dan Alhamdulillah kita telah melahirkan lebih daripada 26,000 para peserta usahawan-usahawan muda daripada peringkat pelajar sekolah menengah setakat ini. Dan kita akan teruskan yang berhormat dengan upacara seterusnya. Saya jemput kepada div-div kehormat yang berhormat untuk naik semula ke atas pentas untuk upacara seterusnya. Baik, kita akan teruskan dengan upacara penyampaian cenderamata sebagai tanda penghargaan daripada pihak PKNS atas kesudian yang berhormat Exco untuk menyempurnakan perasmian Convention Protein ini. Pihak PKNS ingin menyampaikan sedikit cenderamata kenang-kenangan buat yang berhormat. Jadi saya persilakan yang berbahagia Datuk Mahmud untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada yang berhormat Puan Roziah Ismail. Yang mana untuk makluman yang berhormat, cenderamata ini merupakan produk-produk jualan daripada para peserta GROW, iaitu satu lagi program perintis usahawan dari PKNS yang melibatkan usahawan muda dari golongan mahasiswa. Saya difahamkan produk ni export ready katanya. Jadi seterusnya saya persilakan juga yang bahagia Datuk untuk menyampaikan cenderamata juga kepada yang berbahagia Puan Hajah Marpuatun bagi mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang setiap tahun menyokong kuat program-program keusahawanan daripada PKNS. Terima kasih diucapkan.
Tahniah diucapkan. Wang tunai di dalam frame. Macam hantaran, tuan-tuan. Tahniah diucapkan. Baik, seterusnya untuk hadiah video rancangan perniagaan terbaik 2021, tempat kedua bakal membawa pulang wang tunai RM400, trofi dan juga sijil penyertaan. Tahniah diucapkan kepada SMK Sungai Buloh, Syarikat Buloh Kayangan, Sendian Berhad. Tahniah diucapkan, terima kasih. Baiklah, sekarang diumumkan Johan bagi hadiah video rancangan perniagaan terbaik 2021 bakal membawa pulang wang tunai RM500, trofi dan juga sijil. Tahniah diucapkan kepada SMK Munshi Abdullah, syarikatnya Karisma Anas Hufah, Sendian Berhad. Tahniah diucapkan. Baik, seterusnya untuk Anugerah Harapan 2021. Anugerah Harapan ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan diberikan kerana mereka ini berjaya ke pra-convention dengan kedudukan yang agak baik, menunjukkan kesungguhan untuk menang dengan menghantar laporan untuk kesemua anugerah. Dan ada satu sahaja pemenangnya, iaitu Johan. Mereka ini bakal membawa pulang wang tunai RM400, trofi dan juga sijil. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, syarikatnya Perkasa Baiduri, Sendian Berhad. Tahniah diucapkan. Baik, kita bergerak ke anugerah seterusnya, iaitu Anugerah Perkhidmatan Terbaik 2021. Ada 3 juga pemenang kesemuanya. Saya mulakan dengan tempat ketiga, bakal membawa pulang wang tunai RM400, trofi dan juga sijil. Tahniah diucapkan kepada SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Buloh Kayangan, Sendian Berhad. Dengan perkhidmatan mereka BK Kurban. Untuk makluman, antara kriteria yang diambil kira bagi menerima anugerah perkhidmatan ini adalah berdasarkan pada perkhidmatan
yang dilaksanakan dan hasil perkhidmatan tersebut menyumbang kepada pendapatan yang tinggi kepada syarikat. Tahniah diucapkan. Baiklah, Naib Johan Anugerah Perkhidmatan Terbaik 2021 membawa pulang wang tunai RM500, trofi dan juga sijil. Tahniah diucapkan kepada SMK Munshi Abdullah, syarikatnya Karisma Anas Hofah Sdn Berhad menawarkan perkhidmatan untung atas angin UAE. Bahaya ni tuan-tuan. Baik, tahniah diucapkan. Terima kasih. Baik, kini diumumkan Johan bagi Anugerah Perkhidmatan Terbaik 2021. Tahniah dan kita berikan tepukan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Jugra, Syarikat Fajar Temasya Sdn Berhad menawarkan perkhidmatan tanda sayang katanya. Baik, untuk makluman, mungkin tertanya-tanya apa perkhidmatan tanda sayang ni? Tanda sayang merupakan perkhidmatan penghantaran produk yang dipromosikan kepada pembeli, tanda kasih sayang seperti hand bouquet, chocolate bouquet untuk hadiah hari jadi kepada insan istimewa dan sebagainya. Penuh kasih sayang Fajar Temasya Sdn Berhad. Tahniah diucapkan. Membawa pulang wang tunai RM600, trofi dan juga piala. Baik, tahniah diucapkan. Baik, kita teruskan dengan anugerah yang keempat, iaitu Anugerah Produk Kreatif Terbaik 2021. 3 juga pemenang kesemuanya. Saya mulakan dengan tempat ketiga, membawa pulang wang tunai RM400, trofi dan juga piala. Tahniah diucapkan kepada SMK Bandar Baru Bangi, Syarikat Legacy Ayahanda Sdn Berhad dengan produk mereka DIY mirror acrylic stick. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kriteria yang diambil kira untuk memenangi anugerah ini adalah melalui penghasilan produk yang kreatif, menarik perhatian dan boleh dipasarkan pada harga yang mampu milik. Tahniah diucapkan, terima kasih. Baik, seterusnya Naib Johan untuk Anugerah Produk Kreatif Terbaik 2021 membawa pulang RM500, trofi dan juga sijil. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada SMK Munshi Abdullah, Karisma Anas Hofah Sdn Berhad dengan produk mereka Pandora Light.
Tahniah diucapkan, terima kasih. Baik. Sekarang diumumkan Johan bagi anugerah produk kreatif terbaik 2021. Juga sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, tahniah diucapkan kepada SMK Jugra, Syarikat Fajar Temasya Sendian Berhad dengan produk mereka FT Classic. Tadi anugerah perkhidmatan terbaik diorang Johan, yang ini produk kreatif terbaik pun SMK Jugra Tapau juga tuan-tuan, terbaik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah menghasilkan produk FT Classic. FT Classic ini merupakan kotak tisu yang sangat unik yang diperbuat daripada kulit jagung terpakai yang dikeringkan, ditampal dan dihias sehingga menjadi kotak tisu yang klasik yang diberi nama FT Classic. Tahniah diucapkan, terima kasih. Baik, tibalah masa ke anugerah terakhir untuk sesi yang pertama ini, iaitu anugerah produk inovasi terbaik 2021. Saya mulakan dengan tempat ketiga, bakal membawa pulang RM400 trofi dan juga piala. Tahniah diucapkan kepada trofi dan juga sijil pernyataan. Tahniah diucapkan kepada SMK Bukit Gading, syarikatnya Sahmura Gading Sendian Berhad dengan produk mereka SG Spray Belimbi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kriteria yang diambil kira bagi menerima anugerah inovasi ini adalah penghasilan produk baru yang ada unsur penambahbaikan dari produk asal, mesra pengguna dan juga mampu milik.
pemenangnya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jugra, Nurul Ain Nadirah binti Omar Shah, membawa pulang wang tunai RM400, trofi dan juga sijil. Tak apa, gurunya pun boleh naik ke atas. Pelajarnya tidak ada. Silakan. Tahniah diucapkan. Seterusnya, Naib Johan bagi anugerah Ketua Pegawai Eksekutif Terbaik 2021. Tahniah diucapkan kepada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. CEO-nya Alia Zulhanisa binti Muhammad Nizan, membawa pulang wang tunai RM500, trofi dan juga sijil penyertaan. Semoga adik Alia Zulhanisa menonton kita sekarang ini. From CEO to a CEO. Terima kasih. Dan seterusnya, Johan bagi anugerah Ketua Pegawai Eksekutif Terbaik 2021. Tahniah diucapkan kepada SMK Munshi Abdullah. CEO-nya Cinta Safia As-Saufin binti Muhammad Amir. Unik sekali namanya, sesuai menjadi CEO. Membawa pulang wang tunai RM600, trofi dan juga piala. Untuk makluman, kriteria yang diambil kira untuk menerima anugerah ini adalah mempunyai ketokohan sebagai CEO dan dalam mentadbir urus tadbir syarikat, baik dalam komunikasi serta mempunyai visi dan misi keusahawanan. Itulah dia, tahniah diucapkan. Baik, kita bergerak kepada anugerah seterusnya, iaitu anugerah Laporan Kewangan Terbaik 2021. Saya mulakan dengan tempat ketiga. Tahniah diucapkan kepada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Syarikatnya Buloh Kayangan Sendian Berhad. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kriteria yang diambil kira untuk menerima anugerah ini adalah kewangan syarikat diurus dengan cemerlang, pendapatan dan peratusan keuntungan yang tinggi, serta melakukan perbelanjaan berhemah. Tahniah diucapkan. Baik, Naib Johan bagi anugerah Laporan Kewangan Terbaik 2021. Tahniah diucapkan kepada SMK Bandar Baru Bangi. Syarikatnya Legacy Ayahanda Sendian Berhad. Membawa pulang wang tunai RM500, trofi dan juga sijil penyertaan.
Tahniah diucapkan, terima kasih. Seterusnya, Johan bagi anugerah laporan kewangan terbaik 2021. Tahniah diucapkan kepada SMK Munshi Abdullah, Karisma Anas Hufah Sendian Berhad. Membawa pulang wang tunai RM600, trofi dan juga sijil. Saya rasa penat cikgu ni, turun duduk, turun naik, turun naik. Tahniah diucapkan. Baik, terima kasih. Seterusnya, kita pergi kepada anugerah seterusnya, iaitu Anugerah Guru Pembimbing Terbaik 2021. Tempat ketiga jatuh kepada untuk Anugerah Guru Pembimbing Terbaik. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Jugra. Gurunya Puan Nurlinzan binti Marlang. Membawa pulang wang tunai RM400, trofi dan juga sijil penyertaan. Baik. Tahniah cikgu. Terima kasih. Seterusnya, Naib Johan bagi Anugerah Guru Pembimbing Terbaik 2021. Tahniah diucapkan kepada SMK Munshi Abdullah, Cikgu Siti Marian binti Cik Ngah. Naib Johan membawa pulang wang tunai RM500, trofi dan juga sijil penyertaan. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Kini diumumkan Johan bagi Anugerah Guru Pembimbing Terbaik 2021. Tahniah diucapkan kepada SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Cikgu Zawiyah binti Ismail. Cikgu bakal membawa pulang RM600, trofi dan juga sijil penyertaan. Tahniah cikgu. Terima kasih. Baik, kita beralih kepada anugerah seterusnya, iaitu Anugerah Persembahan Terbaik 2021. Saya mulakan dahulu dengan tempat ketiga jatuh kepada SMK Seksyen 10 Kota Damansara, Syarikat Rimba Kota Sendian Berhad. Mereka memenangi wang tunai RM400, trofi dan juga sijil.
diucapkan. Seterusnya, naib Johan bagi anugerah persembahan terbaik. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Syarikat Perkasa Baiduri, Sendirian Berhad. Membawa pulang wang tunai RM500, trofi dan juga sijil penyertaan. Tahniah diucapkan. Seterusnya, Johan bagi anugerah persembahan terbaik 2021. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kepada SMK Munshi Abdullah, Karisma Anas Hufah, Sendirian Berhad. Membawa pulang wang tunai RM600, trofi dan juga sijil penyertaan. Tahniah diucapkan. Baik, kita semakin hampir kepada acara kemuncak, iaitu Anugerah Syarikat Terbaik 2021. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita redakan dahulu kehangatan pentas ini. Kita ada satu anugerah khas yang ingin kita berikan. Anugerah khas kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor 2021, yang mana anugerah ini diberikan sebagai tanda penghargaan atas penglibatan beliau pemenang ini daripada tahun 2015 sehingga ke tahun 2022 ini, membantu menguruskan program Protiun di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, dan saya difahamkan beliau akan bersara pada 2 Mei tahun ini. Jadi untuk itu saya menjemput dan mempersilakan Encik Sazali bin Baharudin, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.
tahniah diucapkan, terima kasih. Baik, Naib Johan untuk anugerah syarikat terbaik 2021. Berikan tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah kita ucapkan kepada SMK Jugra, Syarikat Fajar Temasya Sendirian Berhad. Mereka memenangi wang tunai RM800, trofi dan juga sijil penyertaan. Tahniah diucapkan. Tahniah kepada SMK Jugra, Fajar Temasya Sendirian Berhad. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan, siapa agaknya yang bakal menjadi juara? Tuan-tuan rasa siapa tuan-tuan? Saya ada dengar, mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kini saya umumkan. Johan bagi anugerah syarikat terbaik 2021 membawa pulang wang tunai RM1,000, sijil dan juga trofi. Tahniah diucapkan kepada tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, SMK Munshi Abdullah, Syarikat Karisma Anas Hofah Sendirian Berhad. Cukup hebat tuan-tuan dan puan-puan kalau dikumpulkan daripada awal tadi. Berapa ribu dah dalam tangan tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, SMK Munshi Abdullah pernah memenangi secara hat-trick anugerah syarikat terbaik Protiun ini pada tahun 2016, 2017, 2018. Dan kali ini 2019 tak menang, tapi kali ini comeback stronger tuan-tuan. Mereka turut membawa pulang piala pusingan Ketua Pegawai Eksekutif BKNS. Yang mana piala pusingan ini kita mula perkenalkan pada tahun 2018 dan diturunkan secara turun-temurun kepada pemenang-pemenang sehinggalah pada hari ini. Baik, tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Terima kasih yang berhormat atas kesudian. Baiklah, yang berhormat, yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah kesemua anugerah kita sampaikan dan kita pun teringin rasanya nak tengok persembahan untuk pemenang syarikat terbaik tadi. Betul ke terbaik katanya? Jadi istimewa untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tayangkan sedikit di hadapan ini klip video ringkas persembahan untuk Johan Anugerah Syarikat Terbaik Protiun 2021 daripada SMK Munshi Abdullah, Syarikat Karisma Anas Hofah Sendirian Berhad untuk menyampaikan persembahan mereka yang disampaikan secara webinar alam maya. Mas Do, jadi kalau sudah bersedia, mari kita saksikan. Berpaksikan 3 teras utama, Dynamic, Usaha dan Tawakal yang telah berjaya
berjaya membawa Karisma Anazofa berdiri seiring dengan syarikat-syarikat protein yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejayaan yang sejati, hasil kerja yang berkualiti. Jadi tunjang buat saya, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Karisma Anazofa mentadbir syarikat bersama 4 ahli pengurus yang lain. Mereka yang amat saya hargai ialah pengurus pentadbiran. Semakin sulit perjuangan, semakin besar kemenangan. Pengurus pengeluaran. Cabaran dalam kesusahan, manisnya dengan sabar. Pengurus pemasaran. Kegagalan jadikan teladan, kejayaan jadikan tradisi. Dan pengurus kewangan. Perjalanan Seribu Batu bermula dengan satu langkah. Serta dibantu oleh seorang eksekutif IT, Muhammad Amir Fatullah bin Muhammad Fauzi, akan membentangkan kepada anda prestasi syarikat selama 8 bulan kami beroperasi. Dipersilakan. Warga korporat sekalian, paparan di skrin menunjukkan logo korporat milik Karisma Anazofa. Yang pertama, warna hijau melambangkan sikap ahli yang fokus, bekerjasama dan harmoni. Kedua, warna emas melambangkan kemegahan dan kemewahan yang dimiliki. Ketiga, warna perak melambangkan kekuatan dan kestabilan syarikat. Yang keempat, bentuk segi empat melambangkan kesepakatan antara ahli syarikat. Dan yang kelima, huruf KA mewakili Karisma Anazofa dan huruf A mewakili Anazofa yang membawa maksud kebersihan. Kita berada pula kepada moto, visi, misi syarikat. Moto syarikat kami ialah 3S, iaitu suci, segar dan selamat. Manakala misi, melestarikan usahawan yang berintegriti, berdaya saing dan proaktif. Bagi visi pula, memastikan kepuasan pelanggan terjamin, sekaligus meningkatkan lagi keuntungan syarikat bagi mengungguli syarikat-syarikat protein yang lain. Skrin kini memaparkan profil syarikat. Alamat berdaftar SMK Munshi Abdullah Sabak Benam, Selangor Darul Ihsan. Syarikat kami didaftarkan di bawah pihak PKNS dan JPS dengan nombor pendaftaran protein 29-7-2021. Dengan modal berbayar sebanyak ringgit Malaysia 87, kami juga mempunyai seorang juraaudit iaitu Puan Salmiah binti Jamil dan perniagaan mula beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Skrin kini memaparkan sijil pendaftaran syarikat yang telah diberikan oleh pihak PKNS kepada kami. Seterusnya memaparkan carta organisasi syarikat yang dirajui oleh 5 orang ahli lembaga pengarah, 5 orang ahli pengurusan syarikat dan seorang eksekutif IT yang ditempatkan di bawah pengurus pentadbiran bagi melancarkan lagi urusan perniagaan. Kami juga bertuah kerana mempunyai 3 orang penasihat korporat yang sangat berkarisma dan komited dalam menjalankan tugas mereka. Mereka yang saya maksudkan ialah Puan Siti Mariam binti Cik Ngah, Puan Mariam Hayati binti Ismail dan Encik Muhammad Fikri Amin bin Maknum. Tidak dilupakan juga likuidator yang merupakan pengutua terbaik sekolah kami iaitu Tuan Muhammad Sueb bin Ismail dan mentor syarikat kami Encik Ashfi bin Suhada. Usahawan sekalian, kita beralih pula kepada laporan Ketua Pegawai Eksekutif. Antara tugas dan tanggungjawab saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif termasuklah menyelaras proses pembubaran syarikat, melantik pekerja-pekerja syarikat dan menandatangani akaun syarikat. Akhir kalam daripada saya berserta semua pengurus yang lain. Kejayaan tidak mampu diraih dalam masa 1 hari, tetapi ia melibatkan masa dan proses yang panjang. Maka teruslah berjalan dan berlari. Walau anda sudah jatuh tersungkur berkali-kali, pasti akan ada kemanisannya menanti. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma Anazofa terus maju ke hadapan. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sikit je kita bagi teaser. Lagu last tadi itu macam lagu Akademi Fantasia saya rasa. Jadi itulah pemenang kita, SMK Munshi Abdullah Karisma Anazofa Sendirian Berhad. Tahniah diucapkan kepada semua para peserta dan juga guru-gurunya. Maka dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka berakhirlah sudah Majlis Konvensyen Tunas Niaga Protein Negeri Selangor tahun 2021. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua para pemenang dan diharapkan kejayaan yang diraih hari ini menjadi pencetus kepada idea-idea keusahawanan dan kejayaan untuk ditempa pada masa akan datang. Manakala bagi yang tidak berjaya, jangan bersedih hati dan jadikan hari ini sebagai titik tolak untuk melakukan perubahan dan pemangkin semangat untuk berjaya. Saya mewakili pihak Urustia yang mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian tuan-tuan untuk hadir bagi memberikan sokongan kepada program ini, dan saya juga secara peribadi ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan maupun kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis. Akhir kata dari saya, bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami pinta. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menutup tirai majlis, pertamanya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat
dan juga div-div kehormat, ahli pengurusan, jemputan-jemputan daripada agensi kerajaan dan juga PKEN. Saya jemput untuk menikmati sedikit juadah yang kita sediakan di Secret Garden Cafe di bawah di tingkat ground floor. Jadi urus dia akan bantu mengiring tuan-tuan yang berhormat sekalian untuk ke bawah. Manakala bagi para pengetua dan guru-guru yang lain pula, kami mohon maaf atas faktor SOP COVID-19. Kami tak dapat memuatkan semua dan tak dapat jemput semua untuk makan bersama di bawah. Namun begitu, kita ada sediakan makanan berbungkus yang dibungkus di dalam mangkuk tingkat yang cukup comel dan cukup istimewa, cukup eksklusif untuk tuan-tuan dan puan-puan daripada PKNS di luar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan kupon yang diterima di awal semasa pendaftaran tadi untuk menuntut makanan mangkuk tingkat daripada meja urus dia di luar Dewan. Sehingga kita bertemu lagi di sesi Convention Pro Tune yang akan datang insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Satu lagi pengumuman terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Takut ada yang bertanya. Jadi kepada pemenang-pemenang nanti, bayaran pemenang akan dibuat secara online transfer kepada tuan-tuan. Tadi itu mock-up check sahaja. Tak boleh dibawa ke bank tuan-tuan. Okay. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.